Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Bilcher Bala. Nama saya Alfius Donius, nomor metrik BE23110509. Hari ini saya akan membentangkan soalan 8, yaitu bincangkan bagaimana peristiwa pembunuhan Boston Massacre pada tahun 1770 yang memperhebatkan penentangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British. Okey, pengenalan. Makna revolusi. Revolusi ialah perjuangan kemerdekaan Amerika untuk bebas dari penjajahan British. Revolusi ini berlaku disebabkan oleh konflik politik, ekonomi, dan sosial antara koloni Amerika dan kerajaan British. Dalam konteks sejarah, ia bermula selepas Perang 7 Tahun, iaitu 1756 hingga 1763 yang meninggalkan British dengan hutang besar. British mengenakan cukai yang tinggi ke atas koloni Amerika. Antara dasar cukai yang dikenakan adalah Akta Gula 1764, cukai terhadap gula import, Akta Steam 1764, cukai terhadap dokumen rasmi dan surat kabar, dan Akta Townshend yaitu 1767, cukai terhadap barangan harian seperti kertas dan teh. Penentangan awal bermula dengan boikot terhadap barangan British sebagai langkah ekonomi menentang penindasan. Rakyat Amerika membantah dan memboikot barangan British. Seterusnya adalah latar belakang pembunuhan Boston. Konflik awal adalah hutang British. Selepas Perang 7 Tahun, British memperketat kawalan cukai terhadap koloni. Bermula selepas Perang Perincis India, Britain menghadapi hutang besar. Pelaksanaan Akta Townshend, cukai ke atas teh, kaca, kertas, mencetuskan kemarahan koloni Amerika. Koloni merasa tertindas kerana dikenakan cukai tanpa perwakilan di Parlimen British. Kehadiran tentera British adalah untuk meredahkan ketegangan, tetapi menyebabkan konflik pekerjaan dan tekanan sosial. Penduduk melihatnya sebagai tanda penindasan. British menghantar tentera ke Boston untuk menegakkan undang-undang dan mengawal ketidakpuasaan koloni, tetapi mereka merasa hak mereka ditindas atau tidak dihormati. Insiden pada 5 Mac 1770, penduduk Boston membaling salji dan objek ke arah tentera British di hadapan pejabat kastam. Tentera telah melepaskan tembakan yang mengorbankan 5 orang, termasuk Crispus Attucks, martir revolusi Amerika, iaitu orang yang memperjuangkan kebebasan, meningkatkan sentimen anti-British. Ini adalah peristiwa pembunuhan Boston Massacre. Kesannya simbol kekejaman British dan mencetuskan kebencian meluas terhadap penjajah. Sentimen anti-British melonjak, menjadikan pembunuhan Boston sebagai pemakin kepada revolusi Amerika. Koloni semakin melihat kerajaan British sebagai penindas, bukan penjaga, dan menyatukan mereka dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Seterusnya adalah mekanisme pembentukan penentangan. Terdapat 3, iaitu yang pertama adalah Committees of Correspondence. Tujuan utama adalah untuk menyebarkan maklumat dan menyelaraskan penentangan terhadap British antara koloni. Yang kedua adalah membina jaringan komunikasi yang efisien untuk melibatkan semua pihak dalam perjuangan. Peranan utamanya adalah menyebarkan cerita tentang tindakan kejam British seperti pembunuhan Boston. Oleh itu, ia adalah merupakan saluran komunikasi untuk menyebarkan maklumat kekejaman British. Peranannya adalah untuk menyatukan koloni melalui surat menyurat. Contohnya, Samuel Adams menulis surat mendakwa bahawa tindakan kejam tentera British tanpa provokasi. Ada tambahan pamflet, akhbar dan poster. Kesan utama menggalakkan kerjasama antara koloni dalam membentuk penentangan bersatu. Yang kedua adalah membina asas solidariti yang penting untuk revolusi Amerika. Yang kedua adalah Son of Liberty, asal-usul ditubuhkan untuk menentang Akta Steam 1765 yang mengenakan cukai tanpa perwakilan. Menjadi platform penting dalam menyatukan koloni untuk menentang dasar British. Jadi, ia merupakan gerakan rahsia yang menyatukan koloni untuk melawan penindasan. Strategi yang digunakan adalah boikot ekonomi terhadap barangan British, penggunaan simbol seperti Liberty Tree dan Liberty Pole untuk menyatukan rakyat. Kesan utamanya adalah
Son of Liberty berjaya meningkatkan kesedaran politik dan semangat kebebasan. Ia juga membina asas revolusi dan identiti kebangsaan yang bebas daripada British. Yang ketiga adalah identiti bebas, merupakan titik tolak perubahan identiti, iaitu pembunuhan Boston mencetuskan rasa tidak percaya terhadap British dan kesedaran tentang hak kebebasan. Tentera British dianggap sebagai simbol penindasan dan kezaliman. Peranan propaganda, Paul Revere dan Son of Liberty menggunakan propaganda untuk menggambarkan British sebagai musuh utama, musuh kebebasan. Ia menggalakkan rasa solidariti dan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat koloni. Kesedaran politik meningkat selepas insiden pembunuhan Boston. Koloni melihat diri mereka sebagai entiti politik yang bebas dari British. Kesan akhir adalah identiti Amerika sebagai entiti politik yang merdeka, terbentuk berbeza daripada Empire British. Kesedaran ini menjadi pemangkin kepada Revolusi Amerika dan pembentukan negara bebas. Seterusnya adalah faktor penentangan. Faktor penentangan berlaku disebabkan oleh pengaruh golongan patriotik. Tokoh utama Samuel Adams menyebarkan semangat anti-British melalui pidato dan tulisan. Manakala Paul Revere melukis The Blood Maske meningkatkan kebencian terhadap British. John Hancock menyokong gerakan dengan keuangan dan kepimpinan. Kesan utama, mereka mengubah peristiwa seperti pembunuhan Boston menjadi simbol penindasan, menyatukan rakyat dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Yang kedua adalah sentimen anti-British yang menyebabkan ketegangan politik dan sosial. Pembunuhan Boston adalah digambarkan sebagai kekejaman tentera British yang mencetuskan kemarahan dan perpaduan rakyat. The Intolerable Acts, iaitu hukuman British terhadap Massachusetts, meningkatkan solidariti koloni dalam menentang dasar penindasan. Ketidakadilan undang-undang seperti Intolerable Acts mencetuskan kemarahan koloni. Solidariti melalui boikot dan perhimpunan awam menentang British. Kesan utama, sentimen anti-British mendorong penyatuan koloni melalui boikot produk British dan kepimpinan solidariti. Seterusnya adalah penyebaran propaganda dan berita. Contohnya media cetak, pamphlet Common Sense of Thomas Paine yang menyederhanakan idea kompleks menjadi mudah difahami. Ia menyeru kemerdekaan dengan menyederhanakan hujah kompleks untuk rakyat umum. Surat kabar, contoh The Boston Gazette, menyiarkan berita anti-British dan kisah kekejaman. Lukisan dan visualisasi, Paul Revere, The Bloody Maske, menggambarkan British sebagai kejam. Simbol seperti Liberty Tree mencetuskan semangat perjuangan. Ia menguatkan identiti dan perpaduan rakyat. Perhimpunan dan pidato, Patrick Henry mengatakan "Give me liberty or give me death", menginspirasikan rakyat. Manakala Samuel Adams, pidatonya menyemarakan kesedaran politik koloni. Pidato ini memperjuangkan hak semula jadi dan kebebasan politik melalui pidatonya. Kesan utama, propaganda berjaya meningkatkan kesedaran dan menyemarakan semangat revolusi, mendorong penyatuan koloni untuk menuntut kemerdekaan. Yang terakhir adalah kesan penentangan. Antara kesan penentangan tersebut adalah perubahan politik dan sosial. Penubuhan Amerika sebagai negara bebas pada tahun 1783 melalui Perjanjian Paris, inspirasi kepada revolusi lain di dunia. Penentangan terhadap pemerintahan British. Koloni Amerika menentang cukai tinggi dan ketidakadilan dalam pemerintahan British. Antara cukai yang dilaksanakan adalah cukai seperti Stamp Act 1765 dan Tea Act 1773 mencetuskan ketidakpuasaan kerana koloni tidak diberikan hak untuk bersuara dalam parlimen. Slogan "No Taxation Without Representation" mencerminkan keinginan koloni untuk hak perwakilan dalam penggubalan undang-undang yang mempengaruhi mereka. Insiden teh Boston 1773 sebagai protes terhadap cukai teh, lebih 300 peti teh dibuang ke dalam pelabuhan. Tindak balas British adalah memperkenalkan undang-undang intolerable yang memperburuk kemarahan koloni.
Revolusi Amerika 1775 hingga 1783, perang antara British dan koloni yang membawa kepada kemerdekaan Amerika. Selepas tentera British menyerah kalah pada tahun 1781 dan perjanjian Paris pada 1783. Pengaruh revolusi mendorong kemunculan idea demokrasi dan hak asasi manusia di Eropah dan Amerika Latin, yang memberi contoh bahawa pemerintahan berdasarkan demokrasi dan kebebasan individu boleh bertahan lama. Yang seterusnya adalah perubahan sosial. Wanita. Republikan Motherhood memperluas pendidikan wanita untuk peranan dalam masyarakat republik. Perhambaan, langkah awal pemansuhan bermula di negeri-negeri utara. Pemikiran baru. Revolusi Amerika memperkenalkan prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan persetujuan. Perhambaan. Walaupun kebebasan dipromosikan, perhambaan masih berlanjutan, terutamanya di selatan. Negara utara mula memasukkan perhambaan secara perlahan. Contoh, Pennsylvania 1780. Seterusnya adalah peranan wanita. Konsep Republican Motherhood memberi wanita tanggung jawab dalam mendidik generasi baru dengan nilai republik. Pendidikan wanita mulai diberi perhatian, tetapi hak politik tetap terhad. Kebebasan beragama. Revolusi membawa kepada pemisahan gereja dan negara. Virginia Statute for Religious Freedom 1786 memberi perlindungan kepada kebebasan beragama. Yang terakhir, kesan penentangan adalah perubahan ekonomi. Boikot menggalakkan pengeluaran tempatan dan perdagangan negara dengan negara lain seperti Prancis dan Spanyol. Sokongan kepada ekonomi tempatan yang mengurangkan pergantungan kepada British. Kesan cukai dan peraturan British. Akta Steam dan Akta Townshend menyebabkan ketegangan ekonomi. Koloni Amerika merasa tertekan oleh dasar merkantilisme British yang menghadkan ekonomi tempatan. Boikot barangan British. Koloni mengadakan boikot terhadap barangan British, menggalakkan pengeluaran tempatan seperti tekstil dan teh yang memupuk ekonomi domestik dan mengurangkan pergantungan kepada Britain. Pertumbuhan ekonomi tempatan. Keperluan untuk mengelak pergantungan kepada Britain menyebabkan kemajuan dalam pembuatan tempatan dan pertanian. Ia juga menyebabkan hubungan perdagangan luar. Koloni membentuk hubungan perdagangan dengan negara asing seperti Prancis dan Spanyol yang menyokong perjuangan Amerika dan memperkenalkan sumber baru untuk pasukan tentera. Implikasi perang. Perang revolusi menggalakkan inovasi dan kerjasama ekonomi antara negeri-negeri, meletakkan asas ekonomi yang lebih teratur selepas merdeka. Penentangan koloni terhadap pemerintahan British bukan hanya memberi kemerdekaan politik, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi di Amerika. Revolusi ini memperkenalkan prinsip kebebasan, mengubah amalan sosial seperti perhambaan dan memupuk ekonomi yang lebih bebas dan berdikari. Kesimpulan, pembunuhan Boston sebagai pemangkin. Hal ini dikatakan sedemikian kerana peristiwa ini menjadi titik perubahan yang membangkitkan semangat anti-British di kalangan koloni. Peristiwa ini turut menjadi asas kepada revolusi Amerika dan penubuhan negara yang bebas. Pengajaran utama ialah pentingnya solidariti dan komunikasi dalam menentang penindasan. Oleh itu, simbol penindasan berubah menjadi semangat perjuangan kebebasan. Jadi, pembunuhan beramai-ramai Boston adalah peristiwa penting yang menyemarakan penentangan terhadap pemerintahan kolonial British, mencetuskan kebencian rakyat dan menjadi asas kepada perjuangan kemerdekaan Amerika. Maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.